62 orang, tak apalah, saya rasa kita boleh mulakan dulu. So kita pun dah start recording and bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to our session which is sesi untuk minggu yang ke-7. Okay. Hari ni kita akan cover pasal chapter 2 especially 2.2 and 2.3. So kita akan habiskan cover tutorial yang tu. Dan saya juga kalau boleh, if kita ada masa, kita akan recall balik yang 2.1 punya tu. Kan ada tak habis lagi kan 2.1, so kita akan patah balik ke situ and kita cuba tengok sama-sama. Okay, but let's start with first one first, yang ni dulu. Okay, so boleh, korang ada kan soalan ni kan, boleh baca kan? Okay, so soalan yang pertama ni is, they ask you to give one set of quantum numbers for an electron in 2s, 4p dan juga 3d orbital. Okay, so it's already give you the orbital. Dia nak kita tuliskan apakah set of quantum numbers yang boleh ada bagi satu elektron tu pada orbital yang diberikan. Okay. Bila kita cakap pasal a set of quantum numbers, okay, so set of quantum numbers ni, dia mestilah yang ada keempat-empat quantum number, iaitu mesti ada N, mesti ada L, mesti ada M dan mesti ada S. So ini yang kita panggil sebagai a set of quantum numbers. Dan satu set of quantum numbers ni, dia sebenarnya merujuk kepada satu elektron. Elektron ni kedudukan dia dekat mana? So we could actually, macam kita boleh samakan quantum number ni sebagai macam postcode lah, macam satu alamat bagi kedudukan elektron tu berada di mana. Kalau macam contoh N ni senang cerita dia rujuk kepada shell yang keberapa ataupun energy level yang keberapa. Shell So shell 1, 2, 3, 4, 5. And if we look at the number yang kita ada pada 2s, 4p dan juga 3d ni, nombor di hadapan itulah nilai N yang sudah diberikan. So that shows that elektron tu ada pada berapa level yang keberapa, shell yang keberapa. Okay. Kemudian L merujuk kepada subshell. Subshell ataupun senang cerita dia punya shape of orbital tu. Shape ataupun orbital. Orbital apa yang dia berada, itu dimaksudkan dengan L. Dan dekat L ni dia punya nilai dia L akan sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehinggalah nilai dia N negatif 1. Okay, maksudnya the value of L cannot exceed the value of N. Kalau N tu contoh dia adalah 2, jadi value yang ada untuk L adalah 0 and 1 only. Tapi untuk satu elektron dia mesti ada pada salah satu. Kalau macam contoh kat sini dia ada 0, 1, so dia boleh berada dekat 0, boleh, kat 1 pun boleh. Dia salah satu mesti ada. Okay. Okay, tak apa, kejap lagi, belum lagi masuk detail lagi. Okay, M pula dekat sini. Okay, so M merujuk kepada specific orbital. Ataupun kita boleh bagi tahu which dia lebih kepada orientation of the orbital. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan orientation of the orbital ni? Okay, tu nanti kita akan tengok spesifik. Okay, sebab dekat orbital dia orbital kan dia ada S, dia ada P, dia ada D, dia ada F. Okay, so each orbital tersebut dia ada orientation di dalam ruangan 3D, ruangan 3 dimension yang tersendiri mengikut paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okay, yang tu kita akan tengok further nanti kejap lagi. S pula di sini merujuk kepada the spin
of electron. Spin of electron. So spin of electron ni dia ada dua nilai sahaja. Dia sama ada boleh jadi negative half ataupun positive half. Okay, so ini secara ringkasnya apakah yang dimaksudkan dengan set of quantum numbers, NLMS. Memang susunan 4 nombor quantum numbers tu susunan dia macam ni. Kita start dengan N ataupun nama lainnya principal quantum number, L which is angular momentum quantum number, ataupun refer kepada subshell ataupun shell ataupun orbital. And then kita ada M. M merujuk kepada magnetic quantum number, iaitu merujuk kepada the orientation of the orbital. Last sekali kita ada S which is spin quantum number ataupun lebih spesifik electron spin quantum number, dan dia cuma ada dua nilai, negative half ataupun positive half. Okay, so tu secara simplification dia. Okay. So kita tengok apakah yang dimaksudkan bila dia minta quantum numbers, set of quantum numbers pada 2s orbital. Okay, so for n electron at 2s orbital, okay, so 2s orbital ni dia punya nilai n sudah diberikan, which is nilai dia adalah 2. Okay, and then s yang kat belakang ni merujuk kepada the value of L. Okay, sebab apa? Sebab okay, L yang dekat sini bila bila orbital dia adalah S, L dia dekat sini adalah merujuk kepada 0. Okay, so boleh buat table kat sini macam ni. So, contoh L, kita boleh susun dia 0, 1, 2, 3. And then orbital yang dirujuk oleh L ni, bila kosong, 0, dia rujuk kepada S orbital. Okay, and then untuk L sama dengan 1, P orbital. Bila L rujuk nombor 2, D orbital. L3, F orbital. So SPDF, SPDF. So susunan dia macam tu. 0, 1, 2, 3. SPDF. So itu yang dimaksudkan oleh 2s orbital. Kita dah ada the first two quantum numbers untuk set of quantum numbers kita tu. Okay. So kita boleh buat kita punya, okay, kejap lagi belum lagi. So baru N, baru ada L. Kita nak ada M pula. So M kita akan rujuk kepada nilai L. M sentiasa rujuk kepada nilai L. So since L dekat sini adalah kosong, maka M dekat sini pun adalah kosong. Okay. And then last kali spin. Spin ni dah tak ada kaitan dah dengan NLM. Dia akan individually ada, sama ada negative half ataupun positive half. So maksudnya dekat sini untuk 2s dia boleh ada dua possible set of quantum numbers. Macam ni. So kita nak tulis kita punya set of quantum numbers, kita mulakan dengan N, L, M, S macam ni dulu. Kita tulis benda ni dulu. Okay. Kemudian kita buat sama dengan macam ni. So kita punya NLMS ni is actually equals to sama dengan the value of N kita ada 2. And then kita ada L0, M0. And kita punya S kita boleh jadi negative 1/2. So ini satu set of quantum numbers. One set of quantum numbers. Ataupun or we could have 2, 0, 0, positive half. Bermaksud di orbital 2s, kalau kita ada orbital 2s, dalam orbital tersebut kita boleh isi sebanyak 2 elektron. Okay, so kita boleh isi sebanyak 2 elektron. Di mana yang satu elektron ni, ini dia punya quantum number.
satu lagi elektron dia mempunyai quantum number yang macam ni. Okay, so maksudnya alamat bagi elektron ni adalah berada pada shell yang kedua, orbital S, mempunyai direction yang kosong, tapi dia punya spin dia adalah negative half spin. Lagi satu pula alamat dia, tiga yang alamat pertama adalah sama, kecuali dia punya spin dia tu dia terbalik positive half, begitu. Macam tu. Jelas ke untuk yang soalan yang pertama ni? Jelas. Jelas Jelas ya. Okay, kalau ada apa-apa terus celasa bagi tahu, tanya terus tanya. Dekat dalam kita punya ni ada soalan? Okay, Rachel. Sir, maksudnya kalau nak cari jawapan untuk set of quantum number tu daripada S sajalah, 2S tu. Ya, daripada S sahaja. Tak boleh nanti macam kita nak buat 2P punya, tak boleh. Maksudnya bila N equals to 2, L equals to 1 tu dah kira salah lah. L equals to 1 tu bukan 2S punya. Okay, itu adalah 2P punya. So dia dah lain dah. So kita guna 2S sahaja. Okay, sir. Okay, Taufik dia ada tanya kejap. Sir, kalau tak ada SPDF tu, L dia adalah N equals to 1. Maksudnya macam mana iaitu? Nilai L tu dia akan mula, memang apa-apa pun nilai L akan mula daripada kosong sehinggalah nilai N equals to 1. So dia itu akan merujuk kepada apakah jenis orbital yang boleh terhasil pada shell tersebut. Okay, macam contoh let's say N kita adalah sama dengan 1. So untuk shell yang pertama, petala yang pertama, dia cuma boleh ada satu orbital sahaja, iaitu L equals to 0, iaitu S orbital. Sebab tu untuk petala pertama dia cuma ada 1S dan dia boleh isi cuma 2 elektron sahaja. Sebab tu kat sekolah, petala yang pertama kita letak 2 sahaja elektron, duplet. Ingat kan? Okay. Kemudian bila masuk kepada second shell, shell yang kedua, kita boleh isi up until 8 elektron sebab kita ada 2S which is N equals to 2, L equals to 0. Kita ada 2S. Lepas tu kita juga boleh isi dekat elektron pada 2P. 2P sebab N bila N equals to 2, L juga boleh jadi nilai sama dengan 1. Cumanya dia tak boleh L nilai sama dengan 2. Itu je masalahnya. Okey? Tadi Davis ada angkat tangan. Sir, yang L dan M tu macam mana? Okay, L dengan M tu kejap lagi kita tengok untuk yang 4P punya. Okay. Okay, sir. Okay. Sir, Okay. Yes, Farain. Ini question, dia minta one set of quantum number. Jadi yang one set tu ambil salah satu sajalah daripada ambil salah satu sahaja, betul. Kalau letak dua-dua? Letak dua-dua pun tak ada masalah, tapi kita sepatutnya ikut soalan lah. Tapi tak apa, boleh je letak dua-dua, tak ada masalah. Okey je. Okay. Okay. Anyone else before kita proceed? Kita terus Sir, Yes, Taufik. dia punya soalan memang dia akan ada tentukan S, P, D atau F kah? Tak semestinya juga. Kalau macam contoh, dia boleh juga tanya, give one set of quantum numbers for n electron in n equals to, katakanlah n equals to 2. Dia tak bagi L value siap-siap. Dia bagi n equals to 2 sahaja. Yang tu kita boleh open, buka sikit ruang tu. Maksudnya nilai L kita tu boleh jadi 0 ataupun 1. Macam tu. Tapi kalau yang ni dia dah bagi siap orbital tu macam mana. So kita kena spesifik. Faham ke? Oh, faham bang. Okay. Alright. So kita proceed dulu Okay. So tadi kita dah tengok 2S. Sekarang kita tengok pula 4P. Okay. So 4P, nilai yang kita dah tahu, N adalah 4. So kita punya L adalah, kalau P, kita rujuk balik kita punya table ni tadi, P merujuk kepada nilai L sama dengan 1. Okay, so kita dah ada value dah. So dua quantum number ni dah tetap. N equals to 4, L equals to 1. Okay, tapi bila L equals to 1, okay, ni dia punya orientation dia tu ataupun M
value dia akan ada mengikut value of L kat sini. Okay, so general rule dia adalah M akan ada nilai daripada negatif L hingga kosong and then sehinggalah ke positif L. So dia ada value daripada negatif, dia ambil nilai daripada L from the negative. So kat sini kita ada negative 1 and then kita ada 0 and then kita ada 1 ataupun positive 1 lah. So kita guna 1 kat sini. Okay. So maksudnya pada 4p orbital, okay, dia akan ada 3 orientation. Negative 1 orientation, negative 0 orientation dan juga ada positive 1 orientation dia. Ada 3 orientation Kalau nak nampak dalam gambar rajahnya macam ni. Okay, kan kita punya 3D kita punya 3 dimension punya ruang lah kan, ruang. Kita ada 3 paksi. Paksi X, paksi Y, paksi Z. So bila dia cakap pasal 3 orientation ni bermaksud satu 4p orbital akan ada orientasi pada paksi X macam tu. And then ada yang berada pada paksi Y. Ni dah masuk macam space quantum space lah dah kiranya. Okay, and then lagi satu ada berada pada paksi Z. Asal lukis cincai pula tu. Okay, so yang ini yang dirujuk kepada 3 orientation. M tu orientation. L adalah bentuk ketiga-tiga bentuk ni adalah lebih kurang sama. Dia sama, bentuk dumbbell. That's why dia rujuk kepada P. Okay, tapi dia punya orientation tu yang ada 3 orientation datang daripada nilai M ni lah, negative 1, 0 and 1. Okay, dan setiap satu orientation ni, okay, setiap satu orientation ni dia boleh ada nilai S negative 1 over 2, positive 1 over 2. Sorry, negative 1 over 2, positive 1 over 2. Ni pun sama juga. Macam tu. So bermaksud bagi 4p orbital kita boleh ada berapa set of quantum number yang kita boleh isi? Kita boleh tulis sebenarnya. 6. Ada 6 in total. Ada 6. That's why kalau lagi satu, bila korang tengok electronic configuration, bagi p orbital, kita ada 3 orbital. Kan ini 4p kan? Kita ada 3 orbital yang macam ni. 1, 2, 3. 3 platform. Dan 3 platform ni, setiap satu platform kita boleh isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab tu kita boleh isi dengan 6 elektron. Satu elektron, satu set of quantum numbers. Okay. So maksudnya dekat sini, set of quantum numbers yang kita boleh buat NLMS adalah sama dengan, akan ada banyak lah. Okay. So 4, 1, negative 1, negative half. 4, 1, negative half, positive half, and you get the idea lah sepatutnya. Okay? Jelas ke untuk yang ni? Ada soalan ke? Jelas. Jelas Okay, so itulah asal usulnya macam mana kita ada banyak ni elektron yang boleh kita ada dalam satu orbital. Macam mana dalam satu shell tu boleh ada 8 elektron saja boleh isi. Kenapa first shell ada, kenapa petala yang pertama kita boleh isi 2 elektron sahaja. And begitulah ceritanya. Okay, so tadi kita dah buat sampai 4p. Sekejap saya copy lagi yang ni, kita selesaikan untuk 3D pula. Okay, so 3D. Okay, kita buat benda yang sama juga. So n kita ada dekat sini sebanyak 3, n equals to 3. Bila kita punya ni, kita punya ni adalah D, jadi L dia adalah sama dengan
Berapa? 2. 2. Good. Okay. So bila L sama dengan 2, jadi dia punya M lagi banyak kita boleh dapat. Negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Kenapa aku letak positif? 1 and 2 lah. Okay. So maksudnya kat sini, bagi 3D orbital, kita ada 5 orbital yang boleh kita buat. Ada 5 orientation lah. Walaupun kita punya 3D orbital ni ada 3 paksi saja, tapi bila D orbital ni dia boleh buat 5 orientation. Dia boleh jadi kat tengah-tengah, dia boleh jadi nanti yang tu, yang shape tu kita tengok nantilah. Okay. So maksudnya kat sini, berapa set of quantum numbers yang kita boleh buat untuk 3D orbital? 10. Ada 10 lah. Ada 10. So good. So daripada yang ni nanti setiap satu M kita akan ada negative half, positive half and so on lah semuanya. Okay, so akan ada 10 set of quantum numbers. Anda cuma perlu ambil berapa? Salah satu sahaja. Okay, so untuk set of quantum numbers jelas ke? Ke ada soalan lagi? Jelas, sir. Jelas Okay. So kalau okay, kita teruskan pula untuk bahagian yang seterusnya, soalan nombor 2 pula. Dan tu nanti anda boleh selesai isi sendirilah habis sebab macam sudah bagi macam ni kan. So anda just follow through sahaja. Okay. Soalan yang seterusnya, soalan 2. Which of the following orbitals are allowed? Okay. So soalan yang menunjuk dia perlu kita bagi tahulah apa yang allowed, apa yang tidak. Okay. So 2D. Allowed or not? Not, sir. Not allowed. Yes, not allowed. Because sebab bila n equals to 2, L equals to 1. S equals to 1. 0, 0 or 1 only. So bila D is that L is equals to 2. So dia tak boleh lah, not allowed. Which is not allowed. Okay, so 2D is not allowed. 7S allowed ataupun tidak? Allowed, sir. 7S of course allowed. So anything yang S orbital, tak kisahlah dia punya petala N dia tu adalah besar macam mana pun, S sentiasa akan allowed lah. Sebab dia nilai yang paling rendah. Asas bagi L itu kosong. So memang boleh. So 7S is allowed. What about 3F? Is 3F allowed? No. 3F is not allowed. Good. 3S is not allowed. So n equals to 3. When n equals to 3, L boleh ada 0, 1 and 2 only. 0, 1, 2 sahaja. Maksudnya dia boleh buat 3S, 3P, 3D only. So 3F tak allowed, tak boleh. What about 4P? Boleh. 4P bolehlah sebab n equals to 4, else dia boleh jadi 0, 1, 2, 3. So kat sini 4P merujuk kepada 4, 1, 4, 1. Kan? N dia 4, L dia 1. So ngam lah. So boleh. Alright. Okay, so tu soalan nombor 2A settle. Soalan nombor 2B. Okay, so 2B. Sekejap.
Okay, so 2B pula, for each set of quantum numbers, dia nak kita dah ada set of quantum numbers bagi A, B dan juga C. And then dia nak kita state the name of orbitals. Okay, so name of orbitals. Okay, so kita tengok yang A dulu. A, so A dia punya N sama dengan 2, L sama dengan 0. So apakah nama orbital ni? S Dua. orbital. Nama orbital ni kita tulis dia macam nilai 2S. Orbital macam nilai pula. Kita tulis ada nombor dekat hadapan and then dia punya orbital dia tu apa. So macam ni kita tulis name of orbital dia. Okay. S orbital sahaja tepat tapi dia tak merujuk kepada spesifik. Kita kena bagi tahu spesifik dekat dia. Okay. So kalau B pula, kita punya nama orbital dia adalah apa? 3D. 3D orbital. Very good. 3D orbital. Okay, what about C? 5P. 5P orbital. Very good. Okay. How many orbitals in each set? Many orbitals in each set. Okay, katakanlah untuk A, berapa orbital yang ada? 2. 2, salah. 1. Silap. 0. Okay. Jawapannya adalah satu sahaja, one orbital only. Sebab dia 2S. Kalau kita nak tahu bilangan orbital dia berapa, kita tengok value of L dia sini and then kita dapatkan dia punya M dia berapa. So macam sini nilai M dia adalah 0. Maksudnya ada satu sahaja nilai M dia which is 0. So satu orbital. Kalau 3D macam ni, dia punya nilai L dia tadi adalah 2. Jadi berapa orbital yang dia ada? 5. Ada 5 orbital, 5 orbitals. Untuk B, untuk 3D orbitalnya ada 5 orbital sebab dia punya M dia ada -2, -1, 0, 1, 2. Berapa nilai? 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu ada 5 orbital. Okey, guna logik yang sama untuk C. 3. 3 orbital. 3 orbital sahaja. Yes, 3 orbitals only sebab P dia ada nilai 1. 1 kan? So dia ada -1, 0 and 1. So dapatlah 3 orbital, 3 nilai. Okay. Determine the maximum number of electrons that can occupy each orbital. Okay. Harus diingat, satu orbital boleh isi sebanyak maksimum 2 elektron. Okay, 2 elektron. So kalau soalan ni dia minta untuk A, berapa maksimum elektron untuk A yang boleh isi dekat A? 2. 2 electrons. Very good. What about B? 10. 10. 10 electrons. Yes. Come on, keep it up. Lagi? 6. Soalan C? 6. 6 elektron. Well done. Very good. So S, P, D, F, S boleh isi 2, P boleh isi 6, D boleh isi 10, F boleh isi sampai 14 elektron. Tapi anda selalunya tak sampailah F, takkan sampai F. Sampai D je selalunya. Okay? So jelas untuk yang ni orbital, pasal berapa elektron boleh isi apa semua tu boleh Crystal clear, sir. Ada soalan? Tak ada. Okay. Taufik, ada soalan ke Taufik? Tak ada, sir. Tak ada jelas Okay. So let's look at another question. Soalan yang seterusnya. Okay. Which of the following quantum numbers are not allowed? Explain your answer. Okay. A, B, C, D. Mana yang salah? A. A salah. B. A salah. B salah. Okay. Lagi? C betul? Betul. Betul, sir.
C betul, B Betul. betul. Okey, ngam. Okey, soalan nombor A, kenapa dia salah? Supposedly dia punya L Yang tu kosong. Sepatutnya nilai N tak boleh sama dengan nilai L. Ya. Betul, Wan. L equals to 1, L should be 0 only. Okey, lepas tu kenapa B salah? M tu sir. Bila L dia sama dengan 1, so sepatutnya nilai M dia adalah just negative 1, 0, 0 and 1. only. Okay, good. So ni senang je kan? So Senang kalau sir. jawapan dia letak saja begitu bahkan kalau dia minta explain. Iya, macam ni. Kita just tulis secara betulnya yang sepatutnya apa. Macam tu. Tidak perlu ayat lah panjang-panjang kan, just kasih tahu mana yang salah begitu. No need. Kasi No betul. need. Tiada, tidak perlu. Macam tu je physics pula. Macam tu je chemistry. Nak Okay. macam bio kan kena explain panjang. Okay. So, well done. Oh, Allah. Okay. Sekejap Okay, let's move on to the next question. Okay. Okay, soalan untuk soalan nombor 4 ni sebenarnya sepatutnya anda dah kena buat electronic configuration lah baru kita boleh jawab soalan ni. Okay, so sebenarnya soalan nombor 4 ni dah masuk 2.3 sekali terus. Okay, tapi tak apa, kita tengoklah sama-sama. Okay, calcium is a chemical element with symbol Ca and atomic number 20. Apa yang maksud yang diberikan atomic number 20 ni? Kenapa dia bagi tu? Proton number. Yes, it's actually a proton number ataupun lebih dekat lagi sepatutnya dia merujuk kepada number of Elektron. number of electron. So for calcium ada 20 elektron dalam dia. Okay. Dia nak kat sini find the number of electrons with principal quantum number n equals to 4. Okay, and then dia bagilah satu-satu ni. Okay, dia suruh kita cari berapa number of electron dia tu. Kalau bila dah ada number of electron yang diberikan dekat atas ni bagi satu elemen tersebut, saya akan terus buat dia punya electronic configuration. So untuk kalsium Ca20, dia punya electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Adakah dia ngam ataupun tidak? Okey. Macam mana saya isi electronic configuration macam ni? Okey. Saya akan follow the rule of Aufbau principle. Okey, untuk dapatkan electronic configuration yang macam ni, kita akan mengikut Aufbau principle di mana kita akan isi to the lowest energy level first, elektron tu naik ke atas. Okay, dia punya turutan dia macam ni. Kita ada energy level 1s, kita ada 2s, 2p. Lepas tu kita ada 3s, 3p, 3d. Sebab yang ni ikut susunannya ikut nilai n dengan n dengan l dia lah. Okay, and then kita ada 4s, 4p, 4d, 4f. Okay, Aufbau principle dia akan suruh kita isi mengikut turutan energy level tu. Maksudnya paling rendah 1s, kemudian kita ikut 2s, 2p and so on. Tapi dia macam ni susunan dia. So kita ada 1s dulu. And then kita isi pada 2s. And then kita isi pula pada 2p dan juga 3s. 3p, 4s. Nampak tak dia skip 3d dulu. Dia tak isi, lepas 3p dia tak isi 3d dulu. Dia isi pada 4s dulu. Sebab 4s is lower in energy compared to 3d. Adalah sebab dia yang tu kita tak dapat nak explain secara dalam syllabus lah. Tapi turutan dia memang macam tu. And then next barulah kita isi pada 3d, 4p and then 5s and so on lah.
Okay. Jadi turutan kita isi mula-mula adalah 1s. Dan untuk s orbital, kita cuma boleh isi sebanyak, sekejap saya buat ni, s boleh isi sebanyak 2 elektron. P boleh isi maksimum 6. D maksimum boleh isi 10. F boleh isi sampai 14 maksimum. Okay, sebab tu saya isi kat sini 1s dulu. So dah ada 2 elektron, dia dah penuh dah. So kita injak naik ke atas energy level yang lagi satu, 2s pula. So ni dah isi 2 lagi. So total baru isi 4. Kemudian naik lagi 2p. 2p boleh isi sampai 6 elektron. So dah ada 2, 4 campur 6, 10 sudah elektron kita. So tinggal lagi separuh elektron kita nak isi And then kita naik lagi. Next energy level 3s. So 3s boleh isi up 2, 12. 3p ada 6, 12 campur 6, 18. So tinggal 2 elektron lagi, kita isi kat mana? Dekat 4s. So that's why ada isi up sampai 4s sahaja untuk electronic configuration bagi kalsium. Begitu. Kalau kat sekolah dulu, orang akan tulis macam ni, 2.8 elektron, 8 elektron pada petala yang kedua, ngam. Pada petala yang ketiga, korang isi juga 8, 2.8.8.2. So, nampak tak correlation dia? Ngam kan? Ada yang tak jelas ke untuk yang macam mana sebuah electronic configuration ni? Tak apa, kejap lagi kita tengok lagi. Faham, sir. Okay. So, yang ni electronic configuration yang simple. Ada satu lagi penulisan yang kita boleh buat untuk bagi tahu yang dia adalah electronic configuration juga. Iaitu yang ini kita buat nama dia SPDF notation. SPDF notation yang ini. Okay. Satu lagi kita boleh buat adalah dengan menggunakan Orbital diagram. Yes, orbital diagram. So untuk orbital diagram, sama je macam yang kat atas ni, kita akan start daripada 1s, tapi kita letak satu platform dekat atas dia ni. Platform dia ni adalah untuk kita letak elektron. So it's an orbital lah. So elektron kita tak letak dekat bawah ni, so bukan 1s2. 2 tu kita letak by using arrow. 1, 2, macam tu. And then 2s, 2. 2p, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okay. And then kita ada 3s2. 3s, 1, 2. Okay, yang ni cak sepadam dulu yang ni. Okay, suruh naik atas. Lain sikit. Okay, 3s. Lepas tu kita ada 3p. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita ada 4s pula. 4s2. Macam tu. Okay. Alright, so itu dia punya electronic configuration. Sekarang ni barulah kita boleh jawab soalan yang diberikan. Okay, so soalan yang diberikan untuk A1, dia nak principal quantum number n equals to 4. So bila n equals to 4, kita nak tengok elektron dekat energy level berapa yang kita nak tengok bilangan elektron untuk principal quantum number n equals to 4. So kita tengok dekat petala keempat sahaja. 4 ni, 4. Yang petala keempat sahaja. Okay, so kita ada 4s2. So how many electrons are there? Only 2 electrons yang ada pada n equals to 4. Okay, so boleh check dengan jawapan korang mana yang dah buat. Okay, so kalau L sama dengan 0, macam mana? Kat mana kita nak tengok bila L equals to 0 tu, dia punya elektron dia tu, macam mana kita nak tengok? Okay, so Tengok orbital.
Tengok orbital. So L sama dengan 0 rujuk kepada orbital apa? S. S orbital. Betul, S orbital. So maksudnya kita tengok pada 1s, 2s, 3s, 4s. So how many electrons are there in the S orbital in total? 2, 4, 6, 8. Ada 8 elektron. 8 elektron. Ngam. Siap. Okey. Untuk yang ketiga pula. Yang ketiga soalan yang ketiga dia minta when the magnetic quantum number m equals to 0. Okay, so bagi setiap L value, okay, so tak kisahlah L value tu 0, 1, 2, 3 and so on. L value tu akan ada nilai m, dia punya orientation yang sama dengan 0. Betul? So maksudnya kat sini, bagi setiap orbital yang ada dekat sini, dia ada nilai M dia yang tersendiri. Macam 1s nilai M dia adalah 0. Okay, dia ada nilai dia 0. 2s pun sama juga sebab L dia 0, so M dia sama dengan 0. Macam tu. 2p ada 3 orbital kan? Ada 3 orbital sebab nilai P ni merujuk kepada L equals to 1. Jadi dia ada nilai M negative 1, 0, 1. 3s kosong, 3p pun sama juga, negative 1, 0, 1. Yang ni 4s kosong. Okey. So yang mana yang saya tandakan atas orbital tu kosong, elektron yang dekat situ yang kita akan tengok berapa elektron dia. Okey, so ada berapa elektron yang ada tanda kosong? 12. 12, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elektron. Okay, so ngam 12 elektron. Macam tu. Okay, soalan nombor 4. Spin quantum number S equals to negative half. So maksudnya kat sini, bagi setiap orbital yang kita isi ni, elektron tu ada spin positive half, ada spin negative half. So berapa elektron yang ada negative half dekat sini? 10 kah? 10 sahajalah. Kita ambil salah satu, maksudnya kita ambil yang separuh ni. So katakanlah yang arrow ke bawah ni adalah positive half. Katakanlah arrow ke atas ni adalah negative half. So kita ambil yang arrow atas dia, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it's half of the total elektron yang ada. So maksudnya bila S equals to negative half, ada sebanyak 10 elektron. Macam tu. So macam mana? Okey, jelas untuk soalan nombor 4 ni? So, Yes. kalau S equals to negative 1/2 tu, dia punya arrow yang mau kira tu ke atas ke bawah seperti yang berpandang orang tadi? Oh dia tak, kita tak boleh nak, kita macam mana, dia tak semestinya arrow atas tu mesti negative half, arrow bawah tu adalah positive half. Dia tidak semestinya. So kita boleh, macam mana kita boleh pilih mana-mana. Nak arrow dia tak ada penetapan dekat situ. Macam case ni dia tak ada penetapan. So kalau macam contoh dia punya electron configuration tu tidaklah seimbang, jawapan tu boleh ada dua jawapan lah. Sama ada untuk arrow yang atas punya ataupun arrow yang bawah punya. Macam tu maksud dia. Yes. Faham Okay. Sir, Ya. boleh explain lagi ke yang A1 Roman tu? Yang N sama dengan 4. Oh, okey. Untuk N sama dengan 4 soalan tu dia just minta di mana berapakah elektron yang ada quantum number N equals to 4. N equals to 4 tu kita just tengok daripada electronic configuration yang ada nilai nombor 4 di hadapan dia. Orbital yang ada nilai nombor 4. Maksudnya kalau kita tengok daripada electronic configuration ini, yang ada pada nilai nombor 4 cuma ada 2 elektron sahaja.
Sebab itulah elektron yang kita letak adalah 2 elektron. Kalau nak lebih jelas lagi, nak tengok macam kat sekolah dulu. Pada shell ataupun petala keempat ni, ada berapa elektron? 2 elektron kan? Sebab tu jawapan dia nombor 2. Jawapan dia 2 elektron. Okey, jelas? Okey, sir. Jelas, sir. Tapi ada juga yang macam soalan yang dia tanya, how many total number of electrons can be filled up to n equals to 4? Dia tanya elektron yang boleh diisi sehingga aras n equals to 4. Yang tu baru kita kira daripada n equals to 1 berapa elektron sampailah maksimum n equals to 4 boleh diisi dengan berapa. Yang tu yang kita akan gunakan formula 2n to the power of 2 untuk dapatkan number of elektron yang sampai takat energy level yang keberapa. Jelas? Jelas, sir. Okay. So bila dia tanya soalan spesifik macam ni, kita ambil sikit sahaja. Okay. So kita teruskan lagi? Boleh? Boleh, sir. Kita masuk kepada last part. Boleh, electronic sir. configuration pula kan? Okay, yang ni yang pasal Aufbau Principle, Hans-Pohl, Pauli Exclusion Principle. Okay, ni nama-nama ni merujuk kepada apa sebenarnya? So this is the rule to write electronic configuration. Okay, yang ni anda boleh cari daripada nota lah kalau macam ni. Okay, ada tak rule yang anda tidak faham dekat sini? Yang siapa-siapa yang dah baca, yang dah tengok nota apa semua tu, ada tak yang tak faham pasal antara 3 rule ni? Saya tanya dulu. Pandai Tak. confuse. Sorry, apa dia? Pandai confuse. Saya faham Han sahaja. Okey, tak apa. Okey, kita tengoklah sama-sama 1, 2, 3 sama-sama So, okay. So firstly, Aufbau Okay, so Aufbau tadi saya dah cakap dah. Apa yang Aufbau? Aufbau ni Aufbau Principle. Sebenarnya dia merujuk kepada perkataan Aufbau ni, which is build up. Dia daripada perkataan Jerman yang bermaksud build up. So untuk buat electronic configuration ni, so we build up from ataupun the electron is filled from lower energy level first and then up to higher energy level. Macam yang tadi yang saya tunjuk, yang piramid tadi tu, yang kita ada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p, 5d, yang ni lah macam ni, yang saya tunjukkan ni. Turutan dia akan ikut macam ni Dia akan, kita ambil, Turutan dia kita akan buat 1s dulu. Kemudian 2s. Kemudian 2p and then baru 3s. 3p, 4s terlebih dahulu. Lepas tu barulah 3d, 4p dan juga 5s. So turutan dia akan ikut macam ni lah. 1s dulu, lepas tu baru 2s and then 2p and then 3s and then 3p and then 4s and then barulah 3d. Macam tu. And so on. So dia ada turutan dia. Kita isi dulu penuh pada 1s, lepas tu baru isi pada 2s, lepas tu baru isi pada 2p and seterusnya lah. Okay. So jelas untuk Aufbau Principle macam tu, kita isi ikut energy level. Jelas?
Okay, kemudian kita tengok Hans rule pula. Okay, so Hans rule. Okay, so Hans rule, Hans dia cakap macam mana? Hans dia cakap at degenerate orbitals electron is filled singly first. Okay, ni secara umumnya at degenerate orbitals electron is filled singly first. Okay, maksudnya macam ni. Maksudnya, okay, degenerate orbital ni adalah orbital macam p orbital, d orbital, f orbital, PDF. Yang selain daripada s, senang cerita. Itu maksud degenerate orbital. Electron is filled singly first. Maksudnya macam ni. Pada, let's say lah kita ada 2p orbital Okay, pada 2p orbital, kita nak isi, katakanlah kita nak isi 4 elektron. Katakanlah 2p4, 2p4 elektron. Okay, so anda akan isi macam mana? Anda akan isi macam ni. Satu. Start, dah isi satu, kita isi single dulu. One dulu. Lepas tu lompat dekat platform yang sebelah. Dua, tiga. So ini yang dimaksudkan dengan fill singly first. Satu dulu, single dulu. Bila dah penuh orbital tu diisi single, barulah kita pasangkan dia dengan elektron keempat tu masuk dekat orbital yang pertama sini. Okay, so yang ini yang betul. Kita tak boleh isi macam ni. Maksudnya kita tak boleh isi 1, 2, 3, 4 macam tu. So yang macam ni salah. Yang Hans rule dia kena kita isi 1, 2, 3. Dah habis orbital tu diisi dengan separuh, baru kita pasangkan dengan another electron dekat orbital yang pertama. Okay. Jelas ke untuk yang Hans rule ni? Macam ni je. Jelas. Jelas simple. Okay. Kemudian Pauli exclusion principle. Okay, so Pauli exclusion principle nak fahamkan dengan cara mudahnya lah, senang cerita adalah macam ni. Let's say lah 1s. Okay. So 1s orbital kita nak isi elektron, perlu isi macam ini. 1, 2. Elektron tu must be has opposite spin. Okay, dia takkan ada. Okay, so yang ni yang betul. Dia takkan boleh ada. Alamak, silap pula. Dia takkan boleh ada macam ini ataupun macam ini. No, tak boleh ada. Itu maksud Pauli exclusion principle. Meaning that kalau dalam bahasa panjangnya lah, okay, no two electrons can have similar set of quantum number. Itu yang dimaksudkan dengan yang kita kena ada opposite spin ni. Kalau dia dua-dua spin yang sama, bermaksud set of quantum numbers dia sama. Sebab dia berada pada orbital yang sama, pada subshell yang sama, pada orientation yang sama, pada spin yang sama. So dia tak boleh jadi macam tu. Dia mesti dah satu alamat tu dah ada occupy oleh one electron. So dia mesti ada opposite spin untuk dia duduk sama-sama macam tu. Okay.
So jelas ke untuk Aufbau, Hans dan juga Pauli's exclusion principle? Jelas eh. Sir, Ya. Pauli exclusion dengan Hans rule dia ada kaitan ke sir? Ada kaitan, tapi selalunya untuk Aufbau principle bila kita nak buat notation, SPDF notation. Hans rule dan juga Pauli exclusion principle bila kita nak buat orbital diagram. Tu je dia punya beza dia lah. Tapi diorang sebenarnya memang relate antara satu sama lain. Dalam erti kata bila kita nak buat orbital diagram punya electronic configuration mesti kena guna tiga-tiga rule tersebut. Baru boleh buat orbital diagram yang betul. Okay? Okay sir, jelas sir. Okay. Sebab nanti akan ada satu exception. Ada yang pelik sikit lah. Okay, kita dah lebih pukul 3 ni. Boleh, korang okay ke kalau seteruskan lagi? Boleh sir, boleh. Boleh? Boleh Okay. sir. Kita nak Okay, habiskan soalan nombor 2 ni pula. Okay. So soalan nombor 2 ni, to write the electronic configuration for the following atoms or ions using SPDF notation and orbital diagram. Kat sinilah kita nak apply ketiga-tiga rule tadi. Okay, kita nak apply kat sini. So kita buat sama-sama. Okay, so for 1 sodium. Okay, sodium kat sini ada berapa elektron? Ada sesiapa tahu sodium ada berapa elektron? 23. 23? 11 sir. 11. 11, yes. 23 is actually dia punya mass. Relative atomic mass 23. Tapi sodium kita ada 11 elektron. So proton number dia 11. Okay. So dia punya electronic configuration dia kita buat sama-sama boleh ke? So kita ada 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 1. Okay. Ngam ke? Ngam sir. Sir. Cukup kan 11? 2 campur 2, 4 campur 6, 10 campur 1, 11. So ini yang kita nak tengok. Ni SPDF notation, kita just follow Aufbau principle saja. Kita isi sahaja macam tu. Okay, orbital diagram pula. So kita akan ada 1s, 2, 2s, 2. Nampak seisi mesti ada opposite direction. So ini yang kita follow Pauli's principle. Tapi bila nak isi 2p, 2p akan isi macam ni dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia sebenarnya tak ada masalah lah sebab dia memang akan full kan. Okay, so ngam yang tu. Lepas tu 3s kat sini. Kita isi 1 macam tu. So ngam orbital diagram dan juga SPDF notation. Okay. Kalau Na plus macam mana pula? Ya, ada soalan? Hello? Ada. Okay, tak apa, terus Sodium plus ada berapa elektron? 10, 10. 10 sahaja. So maksudnya kita buang satu elektron lah kan? So kita just dapat 1s2, 2s2, 2p6. 2p6. So electronic configuration yang bawah ni pun sama juga 1s2, 2s2, 2p6. Okay. Cl ada berapa elektron? 13. 17 elektron. So kita akan dapat berapa dia punya electronic configuration? Sama-sama. 1s, 2s, 2s2, 2p6, 2p6, and then kita ada 3s2, 3s2, 3p, 3p5. 3p5. Okay, so kita akan dapat electronic configuration dia 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p5, 1, 2, 3, 4, 5. Ngam. Okey, untuk Cl negatif pula dia just tambah satu lagi elektron lah. Okey, so kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okey, and then kita just untuk dia punya apa tu, dia punya orbital diagram dia. Sekejap. Kita akan dapat penuh macam ni. Okay. So for electronic configuration untuk part A ni ada soalan? Tak ada kan? Okay, ya. Yeah. So wajibkah tulis electron number di tepi bawah atoms atau ion? Tidak. Tidak. Tidak perlu. Yang itu sesaja tunjuk di mana proton number bagi elemen tersebut berapa. Okay. Dia bukan electron number dia proton number. Proton number. Sebab tu macam kalau contoh Na sodium plus tu, sodium plus seletak still lagi 11 sebab proton number dia tu masih lagi 11. Electron number dia yang jadi 10, so sebab tu kita buat electronic configuration. Okay. Tu settle. Sekarang ni kita teruskan pula untuk soalan yang terakhir, which is for anomalous case. Okay. So anomalous case ada yang dah tengok ke dekat dalam video tu? Faham ke? Macam pelik kan? Pelik sikit kan? Yes, sir. Okay. Disebabkan oleh macam ni. So kita tengok dulu chromium. So chromium kita ada 24 elektron. Okay. Kalau kita follow ketiga-tiga rule yang tadi, ketiga-tiga rule untuk apa tu namanya, untuk buat electronic configuration, okay. So kita akan dapat yang ini kita panggil sebagai predicted configuration. Ayo, predicted configuration So kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kalau ikut afbau, lepas tu kita isi 4s2 dulu, lepas tu baru 3d4. Kan? Kalau kita ikut afbau principle, macam ini yang kita dapat. Okay. Tetapi sebenarnya untuk chromium actual configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Okay, nampak beza? So beza dia dekat sini adalah pada 4s2, 3d4 untuk predicted, and then for actual dia ada 4s1, 3d5. So dekat sini dia dah langgar, so dia dah disobey afbau principle. Dia dah disobey afbau principle. Tetapi that's the actual configuration. Okay. Kenapa? Kenapa jadi macam tu?
Okay. To make it stable. To make it stable. Alasan sebab kukuh dia to make it stable. Okay. Macam mana jadi stabilnya tu? Okay, so kita akan compare between these two configuration for 3D4 dan juga 3D5. Okay, so kita just lukis 3D orbital sahaja kat sini untuk dia punya orbital diagram. So let's say kita ada 3D orbital. 1, 2, 3, 4. Okay, so ini kita panggil sebagai partially filled 3D configuration. Okay, so partially filled 3D configuration ni is less stable. Dia tidak stabil. Sebab kalau nak stabil ni, seelok-eloknya, semua orbital 3D ni dah pun terisi. Dan bila dia isi tu, dia isi seragam. Okay, so datanglah 3D5. 3D5, so 1, 2, 3, 4, 5, 3D. So okay, so ni 3D4. This one is 3D5. 1, 2, 3, 4, 5. So nampak cantik kan, nampak ngam kan, setiap satu orbital tu telah pun terisi. So bila dia pun terisi, configuration ini kita panggil sebagai half filled 3D configuration. This configuration is more stable. Sebab itu kita ada actual configuration for S1 3D5. Begitu. Okay. So jelas ke apa yang saya cuba terangkan kat sini? Ada yang tak faham tak kenapa jadi macam ni? Ada yang nak tanya soalan tak? Semua okey ke? Okay, kalau okay, tadi tu CR. So CR punya case is half fill configuration 3D5 yang menyebabkan dia lebih stabil berbanding partially filled 3D configuration. Okay, itu satu. Okay, next kita tengok copper pula. So case bagi copper adalah Cu29. Cu29 dekat sini copper akan ada configuration yang sama macam tadi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. So this is predicted. But actual dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Okay, so keyword dia dekat sini adalah 3d10 because if we have 3d10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yang ini kita panggil sebagai fully filled 3D configuration. Fully filled ni dah memanglah dia more stable berbanding dengan 3D9. 3D9 ni dia masih kita panggil sebagai partially filled 3D configuration. Okay, so dia masih partially, dia walaupun kita dah isi penuh semua orbital tu, tetapi yang pasangan dia tu baru ada 4, belum lagi cukup, lagi satu tak cukup lagi. Berbanding dengan 3D10, dia semua dah ada pasangan, ngam. So dia dah fully filled, lebih stabil. So lebih dia punya electronic configuration tu prefer yang actual one compared to yang predicted menggunakan Aufbau principle. Begitu.
So to explain, just cakap je yang actual configuration mempunyai fully filled 3D configuration that is more stable untuk copper. Kalau untuk chromium pula just cakap pasal half filled 3D configuration which is more stable. Okay. So macam mana? Ada apa-apa pertanyaan ke? Jelas? Okay, Taufik ada tanya kat sini, sebila je kes ini akan berlaku? So bila je Okay, so maksudnya actual tu last orbital kena full. Ya, betul. Jadi 4S tak stable kan macam mana? 4S tu sebab dia macam mana dia boleh tampung yang untuk dia jadi one electron saja diisi kat situ. Tapi yang di generate orbital tu, yang 3D tu yang penting sekarang ni. Sebab dia ada extra orbital kan, dia ada 5 orbital macam tu. So dia perlu diisi penuh. Kalau 4S tu dia just satu orbital saja, so dia stabil. Dia mampu tampung elektron, dia mampu untuk tampung that energy yang ada kat situ. Tapi untuk 3D dia kena cover bagi stability tu. Dan kes ini berlaku untuk dua ni sahaja, chromium, copper. Dua ni je kes yang berbeza. Yang lain-lain semua tu follow Ahbau principle. Okay? Alright. Saya rasa saya pun dah ambil masa yang agak lebih untuk korang. Dah pukul 3 suku dah, 3 lebih. So saya akan berlaku pada d orbital sahaja. Ya, betul, akan berlaku pada d orbital sahaja untuk kes yang ini. Okay, saya rasa saya akan bagi korang soalan pra-UPS. So kita boleh tengok nanti tu. And then untuk yang tutorial 2.1 yang tak habis tu nanti saya rasa saya akan buat video lah untuk dia soalan-soalan yang saya tak cover tu. Sir, Pak Rain, ya. yang objective question tu azimuthal quantum number tu apa? Azimuthal quantum number bersamaan dengan angular momentum quantum number, L. Dia adalah L. Saja. Ya, dia nama lain dia. So L lah. Okay. Ada lagi sebagai soalan peluang untuk soalan yang terakhir sebelum kita habis? Okay, macam tak ada soalan. Okay, saya rasa sampai setakat ni saja. Thank you so much for coming for our session this evening. Thank you so much. Assalamualaikum. Stay safe. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Sama-sama.